Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi Sarawak bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Bersiaran terus dari studio HD Kuching. Kita mulakan berita edisi Isnin 1 Jun. Rakyat Sarawak harus berbangga dengan keharmonian dan kedamaian yang dinikmati hari ini hasil daripada sikap toleransi dan semangat saling mempercayai dalam kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai suku kaum, budaya dan agama. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud berkata, ini kerana keunikan tersebut merupakan kekuatan Sarawak yang menjadi tunjang kepada perpaduan dan kestabilan politik di negeri ini dan ia perlu terus dipelihara. Justeru beliau berharap semangat sedemikian akan terus kekal teguh dengan acuannya tersendiri. Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud menyatakan demikian dalam Perutusan Gawai Dayak 2020 yang di-Pertuan Negeri juga mahu rakyat Sarawak mempersiapkan diri untuk merebut peluang perniagaan dan pekerjaan yang akan wujud hasil daripada pelbagai bentuk pembangunan yang dilaksanakan kerajaan terutama dalam industri berasaskan pertanian. Beliau bagaimanapun mengakui ia memerlukan pengetahuan dan kemahiran tertentu yang menuntut rakyat khususnya generasi baharu mendapatkan latihan yang relevan dalam usaha mempersiapkan diri untuk merebut peluang tersebut. Tun Pehen Sri Taib menambah walaupun sambutan Gawai Dayak tahun ini diraikan dalam suasana berbeza kesan daripada pandemik COVID-19, namun beliau percaya keadaan tersebut masih boleh menimbulkan kesedaran dalam kalangan rakyat khususnya masyarakat Dayak bahawa masa hadapan anak Sarawak adalah terikat bersama tanpa mengira bangsa, keturunan dan agama dalam usaha membawa bumi kenyalang ke arah kemajuan dan kemakmuran yang lebih adil dan saksama. Selamat bergawai dan selamat berusaha dan dapat maju untuk menggunakan peluang-peluang daripada pertukaran perniagaan dan pertukaran cara kita memajukan tanah kita. Selamat. Ketua kampung dan tuai rumah di negeri ini dinasihatkan supaya sentiasa memastikan penduduk di kawasan masing-masing mematuhi prosedur operasi standard SOP dan protokol perayaan yang ditetapkan semasa sambutan Hari Gawai Dayak ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, sambutan Gawai kali ini ternyata berbeza ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang tidak membenarkan pergerakan rentas daerah sekaligus ramai tidak dapat pulang ke kampung halaman masing-masing. PKPB yang berakhir pada 9 Jun tidak membenarkan kita mengadakan perayaan Gawai seperti biasa. Kita tidak dibenarkan mengadakan rumah terbuka, tidak boleh ngabang dan hanya dibenarkan untuk berkumpul antara ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat sebagai kaedah untuk menangani wabak COVID-19. Saya amat berterima kasih kepada saudara dan saudari yang faham dan akur kepada arahan kerajaan supaya tidak diadakan rumah terbuka dan tiada perhimpunan yang melebihi 20 orang. Ketua Menteri berucap dalam Perutusan Gawai Dayak di Kuching juga memberitahu kedudukan kewangan yang kukuh hasil daripada perbelanjaan berhemah yang diamalkan kerajaan negeri selama ini terbukti berjaya apabila mampu menyediakan bantuan khas Sarawak Kusayang untuk rakyat semasa berhadapan krisis COVID-19. Sementara itu, beliau turut menyeru rakyat supaya tidak terjebak dengan penyebaran maklumat tidak sahih berkaitan perpaduan penduduk di Sarawak di media sosial. Bukanlah mudah untuk membina perpaduan dalam kalangan rakyat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Tetapi apa telah dibina selama ini begitu mudah untuk dirobohkan
Lebih-lebih lagi dengan kehadiran media sosial yang amat mudah dicapai dan amat mudah digunakan untuk menyemai bibit-bibit kebencian antara kaum. Justru usahlah menganggap perpaduan antara rakyat sebagai sesuatu perkara yang inting, tetapi semangat yang utuh perlu terus dijaga. Rakyat Sarawak sekali lagi dinasihatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard atau SOP bagi menyambut perayaan Hari Gawai Dayak bagi menghentikan penularan pandemik COVID-19 di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri selaku pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata pihaknya telah menggariskan beberapa SOP tersebut bagi menangani kemungkinan berlakunya lonjakan kes COVID-19 dalam tempoh pasca perayaan. Dalam perutusannya bersempena sambutan Hari Gawai, beliau berkata ini termasuk tidak pulang ke rumah panjang atau kampung masing-masing bagi melindungi penduduk yang rata-rata adalah warga emas iaitu kumpulan berisiko tinggi. Ini penting menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, sekitar 63% yang meninggal akibat jangkitan COVID-19 adalah berusia 60 tahun ke atas. Kira-kira 8.7% daripada mereka mempunyai sejarah masalah kesihatan termasuk diabetes, tekanan darah tinggi dan jantung. Dato' Amar Douglas Uga juga menasihati masyarakat Dayak terutama sekali orang kenamaan untuk tidak mengadakan rumah terbuka atau melakukan ngabang atau kunjung mengunjungi dari rumah ke rumah atau dari rumah panjang ke rumah panjang. Justru Dato' Amar Douglas berharap semua pemimpin masyarakat termasuk temenggung dan tuai rumah di kampung serta rumah panjang menjadi barisan hadapan dalam memastikan penduduk-penduduk setempat mematuhi SOP berkenaan. Masyarakat Dayak diminta supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam meraikan sambutan Gawai Dayak pada tahun ini. Susulan negara masih dalam usaha memerangi wabak COVID-19. Timbalan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Willy Mongin berkata ini penting agar mereka tidak lalai ketika meraikan perayaan itu yang boleh menjejaskan usaha kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Willy Mongin menambah walaupun pergerakan masyarakat dan tata cara sambutan dalam norma baharu pada tahun ini ekoran pandemik COVID-19, namun beliau berharap ia tidak akan menjejaskan semangat dan kemeriahan meraikan Gawai Dayak. Dan saya juga ingin berpesan kepada anda semua supaya sentiasa patuh kepada amalan PKP yang kita amalkan sempena pandemik COVID-19 ini. Willy menyatakan demikian dalam perutusan Gawai Dayak 2020. Musim perayaan pastinya antara detik yang dinantikan setiap lapisan masyarakat saban tahun untuk diraikan bersama-sama keluarga tercinta dan sanak saudara yang sudah lama tidak bersua. Namun dek kerana dunia kini berdepan pandemik COVID-19, hasrat untuk berkumpul terpaksa dilupakan bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Di Kampung Benuk, Padawan, sambutan Gawai Dayak pastinya memberi pengalaman berbeza kepada komunitinya yang terkenal dengan kemeriahan sambutan acap kali Gawai tiba. Antaranya, aktiviti gotong royong selain mengadakan aktiviti kebudayaan. Menurut Ketua Kaum Kampung Benuk, Miso Nangi, Jawatankuasa Kemajuan Keselamatan Kampung JKKK telah mengambil beberapa langkah awal bagi memastikan penduduk kampung mematuhi larangan semasa sambutan Hari Gawai Dayak. Pada tahun ini, tidak ada langsung aktiviti yang boleh kami buat sebab pihak kampung telah mematuhi arahan daripada perintah Majlis Keselamatan Negara ataupun Jawatan Kuasa Bencana Negeri Sarawak. Sementara itu, di Pekanbaru menyaksikan sambutan Gawai juga tidak semeriah seperti tahun sebelumnya, terutama kepada golongan peniaga. Kalau di sebelum ini pasal tidak ada COVID-19 tempoh hari memang banyak sampai masa tu kami bawa pergi ke Satop, ke Kubah Medan Negara Satop kan. Jadi banyak tu.
sampai ratusan. Kadar jualan setakat ni bermula dari pandemik hari itu memang perlahan, bukan agak perlahan, memang dah perlahan dah. Sebab dalam seminggu pun mungkin ada 2-3 sel aja mungkin macam tu, jadi tak banyak orang beli. Seperti perayaan lain sebelum ini, sambutan Hari Gawai Dayak juga dibenarkan untuk hari pertama sahaja, sambutan terhad kepada 20 ahli keluarga dan jiran terdekat. Bahan itu mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi 1 Jun. Saya Muhammad Azizi Rahim, mewakili warga RTM Sarawak mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai Lantang Senang Wan Menua. Sentiasa amalkan penjarakan sosial ketika berada di luar. Jumpa lagi.